Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة نبيك خير الأنام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. Yang dimuliakan Tuan Guru Syekh Zainul Asri, yang dimuliakan Habib Najimuddin Al-Kharid, Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, Ustazah Asma Tiharun, dan yang hadir dalam majlis ini, muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila ditanya salah seorang daripada masyayikh kepada masyayikh kami, Maulana Uthman. Maulana Uthman ni dia orang Pakistan tapi tinggal di Madinah 26 tahun, 27 tahun. Jadi bila ditanya oleh satu orang kawan yang ingin mengerjakan umrah pada ketika itu tentang apa yang dia perlu lakukan, maka saya kongsi balik apa yang beliau sebut. Perkara pertama yang beliau sebut adalah menjaga adab dengan kota Madinah dan juga menjaga adab dengan kota Mekah. Madinah itu kita sebut sebagai kota Rasulullah dan Mekah itu kota Allah. Itu ibarat dia. Dalam Quran ada ayat yang berbunyi afatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Jadi kadang-kadang terlalu lama masa dengan sesuatu maka hilang rasa kebesaran, kewibawaan, lalu hati menjadi keras. Sebahagian orang dia tak sesuai untuk berdamping dengan masyayikh, tak sesuai. Sebab kalau dia duduk lama dengan masyayikh tu, dia hilang rasa kewibawaan, maka dia lebih baik duduk jauh. Zur ghibban tazdad hubban. Ziarahlah sekali-sekala, maka akan bertambahlah cinta. Jadi begitulah keadaannya. Sebab tidak menjaga adab ini adalah satu perkara yang besar. Satu perkara besar dia punya bala dia. Dalam Quran Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Dalam surah yang sama, an tahbata a'maluhum wa antum la tash'urun. Maksudnya ayat ini dipanggil surah adab. Surah Hujurat ni surah adab. Antaranya disebut orang yang tak menjaga adab dengan Rasulullah, dikhawatiri amalan dia, pahala amalan dia binasa. Dalam kan dia tak sedar. Antahbata a'maluhum wa antum la tash'urun. Bahawasanya musnahlah segala amalan yang dia dah buat sedangkan dia tak sedar. Jadi itulah yang jadi adab ni kena belajar. Kena kawan dengan orang yang beradab, kan? Baru kita belajar beradab. Dengan buku kadang tak jadi. Kita duduk dengan orang maka kesan dia lebih kuat. Dan kita secara tidak semena-mena pun menjadi orang yang beradab. Jadi perkara yang Syekh
pesan ialah adab. Sehingga kan kalau kita baca adab sebahagian masyayikh itu luar biasa lah. Sebahagian ulama India ni dia ada kisah yang diceritakan oleh Maulana Uthman. Ada satu orang datang bawa batu daripada luar tanah Madinah. Batu untuk apa? Batu untuk beristinja. Ini cerita zaman dulu 20-an macam tu, istinja pakai batu. Dia bagi tu hadiah batu. Sebab dia tahu Syekh ni dia begitu jaga adab dengan Madinah, dia tak akan kutip batu Madinah untuk istinja. Itu dia punya adab dia. Maka Syekh ni kata, kami ni untuk beristinja di Madinah, kami bawa batu dari India. Kami bawa batu dari India. Batu tanah Hijaz pun kami tak ambil. Batu tanah Arab pun kami tak ambil. Kami bawa siap-siap daripada India. Untuk batu itu digunakan untuk beristinja. Jadi ini luar biasa. Biqadril adab, maka begitulah madat yang seorang itu akan memperolehi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita diajar untuk beradab dengan kota Madinah, beradab dengan semua orang yang berada di kejiranan kota Madinah, berada di kejiranan sana. Dan beliau mengambil seperti ini. Nabi telah berkata, Jibril mewasiatkan supaya menjaga hak jiran, sehingga seolah-olahnya jiran itu boleh mewarisi harta pusaka. Jadi semua orang yang berada di kejiranan Madinah, dicerita ni Madinah, samalah juga dengan Mekah. Orang yang berada di kejiranan Madinah ni adalah jiran-jiran Rasulullah. Dan dalam kita menjaga hak jiran ni tak ada beza. Hadis tak ada bezakan jiran tu baik ke, jiran tu soleh ke, jiran tu taleh ke, tak ada. Semua jiran. Dan mereka semua adalah jiran Rasulullah. Dan ada hak jiran Rasulullah yang perlu kita penuhi. Kerana beliau sebut ada satu orang mimpi Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Kita beritahu perempuan-perempuan yang datang ke kota Madinah supaya jangan menyakiti ataupun jangan mengata wanita-wanita di kota Madinah, sebab mereka adalah jirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang kita cuba untuk adab. Dan adab itu dia datang daripada ta'zim. Orang yang tidak tahu kelebihan sesuatu, dia tak ada point untuk dia mentakzimkan benda tersebut. Dan bila ta'zim tak ada, maka tidak akan ada adab. Sebab adab ni adalah respon daripada rasa besar dan wibawa sesuatu perkara. Bahkan adab ini tidak perlu diajar setengah orang. Keadaan itulah mengajar apa yang sepatutnya dia lakukan, apa yang sepatutnya dia buat. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, tanda ada takwa hati dia. Jadi ta'zim. Jadi semua perkara yang ada kaitan dengan Allah yang ada kaitan dengan Rasulullah, kita ta'zim. Orang yang tidak ada ta'zim, kerana dia melihat Hajar Aswad itu batu sahaja, dia jangan melihat Hajar Aswad itu batu. Dia adalah batu yang dinisbahkan kepada Allah, rumah yang dinisbahkan kepada Allah, tanah yang dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Seperti mana botol, kalau botol tu isi air kosong, nilai dia rendah. Kita tukar isi madu, kita tukar isi emas, walaupun botol yang sama kan, dia bukan masalah botol, masalah apa yang diisi dalam botol tersebut. Masyayikh bagi contoh bata yang digunakan buat masjid dengan bata yang digunakan buat tandas. Bata dari kilang yang sama, dibuat oleh tukang yang sama, tapi dah jadi lain nilai dia. Dah jadi lain nilai bata tandas dengan bata untuk membuat binaan Kaabah. Maka untuk mengetahui, untuk datangkan adab itu, satu orang itu tahu kelebihan. Sebab itu dibaca kitab Fadilat, tahu kelebihan. Dia tahu kelebihan, barulah dia akan datang. Kalau satu orang tak mengenali seseorang, dia paling kurang dia hanya biasa-biasa sajalah dalam interaksi dia dengan seorang tersebut. Tapi kalau dia tahu kelebihan orang, maka dah berubah cara dia berinteraksi, cara dia bercakap, cara dia bagi salam dan seumpamanya. Jadi begitulah juga
Sebab itu memang sangat disarankan, bukan haji je, waktu umrah, para mutawif, kita gunakan kitab Fadilat Haji, umrah dan ziarah, sebab dia ditulis oleh satu orang yang sangat-sangat mentazimkan Rasulullah, Maulana Zakaria. Kalau satu orang baca kisah kehidupan beliau, beliau telah berhijrah ke kota Madinah kerana begitu cintakan Nabi SAW, telah tinggalkan India pada tahun 70 sehingga wafat pada tahun 82. Pada tahun 82 hijrah, kerana mencintai yang begitu mendalam, dan beliau hidupkan sunnah yang sungguh-sungguh terhadap Nabi SAW. Antara perkara yang Maulana Osman tu sebut di kota Mekah ni, beliau kata kalau seseorang itu dia ingin mewujudkan nisbah dengan Allah. Nisbah ni dalam itu istilah bahasa Urdu, tapi nisbah ni maksudnya kita rasa rapat dengan Allah. Macam kita ada connection, yang ada ikatan. Kita begitu lemah sekali, rasa ikatan tu tak ada, kan? Gitulah semayang-semayang, tapi nisbah tu tak ada. Jadi untuk mewujudkan nisbah tersebut, kata Maulana Osman, ketika kita tawaf di Baitullah, kita bagi apa dipanggil, bagi laporan, dalam bahasa dipanggil karkuzari, dalam bahasa tabligh kita karkuzari, karguzra, maksudnya kerja yang telah berlalu. Maksudnya kita bagi tahu kepada Allah, kita pusing, ya Allah, aku ada madrasah aku ada pelajar banyak ni, dan begitu aku tarbiyah, ya Allah, aku ada anakku yang pertama. Maksudnya kita bersembang-sembang Allah. Jadi kalau kita buat begitu, maka dia akan ada ikatan kuat, nisbah dengan Allah, rasa rapat tu. Rasa rapat tu sebenarnya saya lah yang lemah ni, begitu kurang sekali. Dia boleh dibuat dengan mengelilingi mengelilingi Kaabah, mengelilingi Kaabah, dan kita dapatkan. Dan orang yang berdoa ni, tadi kita baca tentang doa yang mustajab, dia macam-macam cara orang doa. Seperti Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad kata, bila satu orang itu diberi ilham untuk berdoa, maka maknanya dia akan dapat benda tu. Bila Allah nak bagi satu orang, Allah akan bagi ilham dalam otak dia untuk doa benda tu. Kalau tak, sampai ke sudah dia tak berdoa walaupun berada di tempat yang mustajab. Maka cuma doa pun kena belajar juga. Doa pun kena belajar. Begitu sayang dan kasihnya Nabi kepada kita, dia ajar kita cara doa. Ada satu orang Badui doa, Allahumma irhamni wa Muhammadan wa la tajma' bainana ahadan. Lebih kurang macam tu. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan kongsi orang lain bersama kami. Kalau kami dua je dapat rahmat. Jangan macam ni. Hajar tawasi'an, kamu telah sempitkan benda yang luas. Doa untuk dua orang je. So doa pun Nabi ajar kita, sehingga ulama kata, kalaulah Allah Ta'ala tak ajar kita cara nak bersyukur, kita pun tak reti bahawasanya untuk bersyukur sebut Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah tu pun adalah pengajaran daripada Allah, daripada Rasulullah SAW. Jadi kita doa. Ada sebahagian masyayikh dilihat di tempat yang mustajab tu, dia doa ringkas je. Dia duduk sekejap, tu dah pergi tempat lain. Multazam sekejap, pergi tempat lain. Jadi orang tanya dia, apa yang Syekh doa? Dia doa, kan Nabi pun ajar kita doa yang jami', kan, jami'. Dia kata, dia doa, ya Allah, terimalah aku untuk usaha agama dan ilmu agama. Terima. Masyayikh di India ada sebut begini, dia ada dua, satu dipanggil qabuliyah, satu dipanggil qabiliyah. Dalam agama ni Allah tidak melihat qabiliyah, tapi Allah melihat qabuliyah. Qabil ni maksudnya kelebihan. Orang tu dia ada talented, dia ada kelebihan. Tak, Allah tidak melihat kelebihan yang ada pada satu orang, tapi bila Allah Ta'ala terima satu orang, Allah akan sempurnakan sebab-sebab untuk dia dapat sempurnakan tugas tu. Itu dia panggil qabul. So kita, ya Allah, terimalah aku. Kalau kita doa, ya Allah, cerdikkanlah aku, tak semestinya orang yang cerdik Allah pilih untuk agama, tak semestinya. Tapi kalaulah Allah Ta'ala terima satu orang, seperti mana Allah Ta'ala terima Talut, wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, Allah nak lantik je dia raja, maka Allah yang cukupkan ilmu dia, dan Allah kuatkan tubuh dia. Maka masyayikh ni doa ringkas je, sebab dia tahu kalau Allah terima doa ni,
segala apa yang bersangkut paut untuk satu orang itu diterima, akan disempurnakan. Allah akan wujudkan asbab. Ada satu orang ustaz tu pula, dia kata dia doa macam ni, ya Allah, jadikanlah saya orang yang mustajab doanya. Khalas, tak boleh datang Kaabah dah. Mustajab doa. Mustajab doa. Dia ringkas, ya Allah, bagi aku mustajab. Jadi dekat Malaysia pun doa mustajab, insya-Allah. Ya, semoga Allah Taala terima kita dan terima perkumpulan kita pada petang ini dan mudahkan segala urusan kita. Wallahu a'lam bissawab. Dan semoga Allah berikan syifa dan afiat.